السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT beri misbah Mak Sajidul Islam Nursia Muhammad, Ki Demang, Ain Azmi dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Malam ni saya nak bawa tuan-tuan untuk menerka ayat ke-93 hingga seterusnya, mana yang sempat dengan izin Allah SWT. Dan saya akan menceritakan tentang satu hadis berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang telah pun tersilap membunuh seorang yang disangkanya kafir, dan tambahan pula sebelum Islam mereka punya sejarah yang buruk perhubungan di antara mereka. Lalu sahabat ni telah membunuh seorang yang disangkanya kafir itu padahal dia telah masuk Islam, dan Nabi amat murka terhadap kelakuannya, sehingga apabila sahabat yang membunuh saya tak sengaja ni mati, bumi tidak menerimanya tuan-tuan. Ni kisah saya nak bawa pada tuan-tuan, begitu besarnya akibat orang yang melakukan pembunuhan terhadap muslim yang lain tanpa hak. Baik, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tolong buka pada jilid yang kedua, jilid yang ketiga, maafkan saya, buka surat 198. Ayat yang kita akan bincangkan ayat 94, 93, 94 dan seterusnya dengan izin Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Barang siapa membunuh seorang beriman yang sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang besar. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang beriman, lalu kamu bunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah berikan nikmatnya kepada kamu, maka telitilah, sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, muslim-muslimat yang dimuliakan, semalam saya dah gambarkan kepada tuan-tuan latar belakang turunnya ayat yang berkaitan dengan pembunuhan sama sengaja ataupun tidak sengaja ataupun hampir-hampir sengaja. Dia panggil qital bi amd an amdin min ghairi amdin atau shibhu amdin. Ada kadang-kadang seorang itu tak sengaja dia pukul orang itu bukan dengan niat untuk membunuh, tapi pukul-pukul mati pula kerana ajalnya dah sampai tuan-tuan. Maka hukuman ini telah kita bincangkan di sudut Islam, apakah kedudukan yang kena pada seseorang. Ini dalam konteks apabila negara Islam dapat ditegakkan. Manakala dalam suasana sekarang kita semua faham ada undang-undang sivil yang menguasai, ditetapkan, maka apa yang berlaku sekarang tuan-tuan, sebagai seorang Muslim, kita menangisi ketiadaan kerajaan Islam. Maka dalam Islam diajar kita untuk siapa yang mati dalam keadaan tidak berniat untuk menegakkan Islam dalam negaranya, maka dia mati dalam syu'batun min nifaq, mati dalam satu cabang nifaq, atau mati jahiliah tuan-tuan. Apa nak buat, inilah keadaan yang berlaku pada zaman moden yang kita lalui. Islam tidak lagi ditegakkan, maka apa yang kita pelajari ini hanya merupakan teori dan kitab-kitab fiqh. Jadi dalam ayat yang ke-93 kalau kita perhatikan, Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibn Jurayj dari Ikrimah bahawa ada seorang sahabat Ansar tidak sengaja membunuh saudara lakinya, iaitu Miqyas bin Sahabah. Maka Nabi SAW membayarkan tebusan untuk sahabat Ansar tersebut dan diterima oleh Miqyas. Namun kemudian Miqyas melompat sahabat yang telah membunuh saudaranya lalu membunuhnya. Lalu Nabi SAW telah pun bersabda, La u'minuhu fi hillin wala harami. Aku tidak dapat menjamin keselamatannya
baik di saat halal ataupun pada bulan haram. Kerana Nabi telah membayarkan untuk keluarganya yang terbunuh itu secara tak sengaja, diat yang telah ditetapkan, tapi Mikyas ini mengambil tindakan untuk membunuh semula orang yang bunuh saudaranya itu. Maka Nabi SAW telah berkata, aku tidak dapat mempertahankan, aku tak boleh bagi jaminan keselamatan untuknya. Mikyas selalu terbunuh dalam peristiwa Fathu Mekah. Ibn Jurayd berkata, pada waktu itu turunlah ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Ni satu kisah berkaitan dengan latar belakang peristiwa yang berlaku, tuan-tuan. Setengah orang mengatakan bahawa Mikyas ini tergolong di kalangan munafikun. Bagaimana dia mampu untuk menolak apa yang telah Nabi tetapkan, dan sebelum itu dia mengiktiraf tapi di belakangnya dia melakukan perkara yang lain sehingga menyebabkan Nabi murka kepada beliau. Ini kisah Mikyas, ya. Jadi ayat sebelum ini menjelaskan hukum bunuh orang munafik, orang yang mengingkari perjanjian dengan kaum muslimin, dan orang yang membantu musuh terhadap kaum muslimin. Mereka semua memang layak untuk dibunuh. Adapun dalam kedua ayat ini Allah menjelaskan hukum bunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik orang itu mukmin ataupun orang itu memiliki perjanjian dengan kaum mukminin, iaitulah orang itu di kalangan ahlu zimah yang telah kita jelaskan bagaimana perlu dibayar diat atas pembunuhan yang tak disengajakan itu, dan dalam masa yang sama mereka hendaklah memerdekakan seorang hamba. Ini adalah apa ketetapan Allah SWT bila tertegaknya sesuatu kerajaan Islam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Baik, kita lihat huraian berikutnya. Seorang mukmin tidak berhak untuk membunuh saudara se-Islam dengan cara apa sekalipun, kecuali pembunuhan itu terjadi secara tersalah atau tidak disengajakan. Pembunuhan tersalah iaitu pembunuhan yang terjadi tanpa maksud awal ingin membunuh. Hal itu kerana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang besar dan termasuk di antara 7 perkara yang dapat membuat segala kebaikan orang itu lenyap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-32, siapa yang bunuh seseorang bukan kerana orang itu bunuh orang lain atau bukan kerana buat kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Faka'annama qatalna jami'a. Allah menyatakan demikian. Jelas disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim sebuah hadis disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW sabda, la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin nafsi wa thayyibu zani wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seseorang Islam itu untuk ditumpahkan apabila seseorang itu mengucap syahadah la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah, kecuali dengan sebab 3 perkara, iaitu dengan membunuh dengan sengaja, yang kedua bila seseorang yang telah berkahwin tiba-tiba melakukan zina, dan yang ketiga bila seorang itu murtad di Islam dan kemudian memburuk-burukkan Islam secara purposely dimasuk Islam dengan tujuan untuk mencari kelemahan dan membuktikan kelemahan itu bila dia keluar dengan tujuan untuk memomokkan orang lain dari masuk Islam. Maka bila tertegaknya sebuah kerajaan Islam, orang seperti ini wajib dihukum bunuh, tuan-tuan. Namun perlu diingat bahawa apabila menjatuhkan hukuman kerana 3 alasan ini tidak boleh dilakukan oleh sebarang orang, tapi dilakukan di atas kepimpinan. Ini pun walaupun kesalahan itu berlaku, tapi tidak berhak kita sebagai individu untuk menjalankan tanggungjawab itu. Ia mesti dilaksanakan oleh negara, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam konteks tertegaknya kerajaan Islam. Baik. Kemudian dalam hadis Ibn Umar bahawa Nabi SAW telah bersabda, hadis ini Ibn Majah, man a'ana ala qatli muslimin mu'minin bi syatri kalimatin ja'a yawmal qiyamati maktubun baina 'ainaihi ayyisun min rahmatillah. Siapa yang bantu orang lain untuk membunuh seorang muslim walaupun dengan kata-kata sahaja, maka dia akan datang di hari kiamat nanti tertulis di antara kedua matanya, orang ini tidak akan mendapat rahmat daripada Allah. Jadi kalau seorang itu terlibat untuk menyebabkan kematian seorang mukmin, akan tertulis di dahinya, tuan-tuan, di antara 2 biji matanya, ayyisun min rahmatillah, dia tidak layak mendapat rahmat Allah di akhirat. Dalam hadis yang lain riwayat Baihaqi daripada Bara' bin Azib, Nabi bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin mu'min. Pada pandangan Allah, kehilangan seluruh dunia ini lebih baik daripada membunuh seorang muslim. Ini adalah satu hadis yang sangat menggerunkan kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini bertujuan tak lain tak bukan supaya setiap muslim, setiap mukmin merasa bertanggungjawab, merasa kena berjaga-jaga daripada melakukan pembunuhan. Jadi kemudian sebab tetap dijatuhkan hukuman kepada orang bunuh secara tersalah adalah kerana dia tidak dapat menghindar pencerobohan, kealpaan dan keringahan. Ini telah saya jelaskan semalam. Bila seorang itu melakukan pembunuhan secara tak sengaja sekalipun, dia tetap kena dihukum, bagi menunjukkan seriusnya perbuatan membunuh orang lain, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Baik, kita pergi pada hukum berikutnya, tuan, ya. Pada muka surat, tuan-tuan pergi muka surat 203.
Ada pula kisah tentang Umar bin Khattab yang telah menetapkan hukuman agar Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib membayar tebusan seorang budak milik Safiyah binti Abdul Muttalib melukai budak yang lain. Ali bin Abi Talib dalam hal itu selaku aqilah daripada keluarga Safiyah, kerana Ali adalah anak saudara kepada Safiyah dari jalur saudara lelaki. Umar bin Khattab juga menetapkan bahawa Zubair berhak untuk menjadi ahli waris Safiyah. Ini telah saya jelaskan semalam, iaitu aqilah yang dimaksudkan adalah daripada kalangan keluarga. Apabila berlaku pembunuhan secara tak sengaja ataupun satu perkara melukai atau mencederakan, maka keluarga yang terlibat hendaklah bertanggungjawab untuk membantu meringankan hukuman itu, iaitu dengan cara mengumpulkan belanja, mengumpulkan harta yang tertentu untuk menutup ataupun menyelesaikan hak orang yang terlibat terbabit. Baik tuan, sekarang saya nak ajak tuan-tuan untuk pergi kepada muka surat 26 tentang ayat yang dibacakan tadi, ayat 3, iaitu pembunuhan yang disengajakan. Balasan untuk orang yang bunuh orang mukmin dengan sengaja tidak lain adalah neraka Jahannam, dikekal dalamnya. Allah juga murka kepadanya atas pembunuhan yang merupakan tindak kejahatan tingkat itu. Allah melaknatnya hingga akan menjauhkannya rahmatnya. Allah pasti menyiapkan untuknya seksa yang pedih. Lalu bagaimana pula dengan orang yang bunuh dengan sengaja kemudian bertaubat? Ni soalan ni berlaku. Dulu merupakan orang yang jahil, kemudian dia bertaubat. Macam kisah yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan. Seorang lelaki datang bertemu Allah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, saya nak tanya kepada tuan tentang masalah yang berlaku pada diri saya. Ada tak peluang untuk saya bertaubat untuk orang yang telah membunuh orang lain?" Kisahnya begini, wahai Allah bin Abbas, saya meminang seorang gadis untuk dijadikan isteri. Dia menolak pinangan saya. Tiba-tiba saya mendengar lelaki lain meminangnya, dia menerima. Oleh kerana menjadi terlalu marah di atas penerimaannya itu, saya telah pergi membunuhnya. Ada tak peluang untuk saya bertaubat, wahai sepupu Rasulullah SAW, wahai Ibn Ammi Rasulullah SAW, wahai sepupu Rasulullah SAW? Maka Allah bin Abbas menjawab, ya, bagimu peluang untuk bertaubat selagi nyawa tidak sampai di tenggorok dan matahari tidak terbit di sebelah barat, maka bagimu peluang untuk bertaubat. Maka dia pun pergi, tuan-tuan yang mendengarkan. Allah bin Abbas memanggilnya sekali lagi, bertanya kepadanya, ahayun walidak, apakah ayah ibu masih hidup? Jawapannya, sudah mati wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, kalau begitu banyakkanlah melakukan kebaikan. Atbi'il hasanati sayyi'atil hasanat tamhuha. Banyakkanlah kebaikan-kebaikan, amal salih yang kau lakukan. Mudah-mudahan amal salih itu akan menghapuskan kekurangan-kekurangan yang kau lakukan, dosa-dosa yang kau perbuat. Maka daripada peristiwa ini dan juga peristiwa yang lain menunjukkan kepada kita bahawa Abdullah bin Abbas berpandangan orang yang membunuh orang beriman baginya peluang untuk bertaubat. Ini ada masalah dengan hadis yang menerangkan tadi, tuan-tuan. Ada sebagian ulama mengatakan memang tidak dimaafkan langsung, tapi bila difikir dari sudut akalnya, dari sudut dalil-dalil yang banyak berkaitan perkara ni, seorang itu hidup 80 tahun di dunia, maka ada amal salih yang dibuat, cuma dia tersilap, dia bunuh orang, mungkin kerana marah. Apakah layak baginya? Ini soalan yang timbul daripada masyarakat bertanya, seperti disebut oleh para ulama tafsir. Takkanlah kerana kesilapan yang dilakukan sebentar itu menyebabkan dia mendapat hukuman yang berat daripada Allah Taala sehingga sepanjang kehidupan akhiratnya berada dalam neraka? Ini soalan yang ditanyakan, tuan-tuan. Dan pernah berlaku kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam satu kenyataannya, bila ditanya, ada berlaku perbezaan pandangan. Tadi Abdullah bin Abbas mengatakan baginya peluang untuk taubat, tapi dalam kenyataan yang lain, iaitu satu riwayat daripada Ibn Abi Shaybah, ja'a rajulun ila Ibn Abbas faqala liman qatala mu'minan taubatun qala la ila an-nar falamma zahab qala lahu julasa'uhu ma hakaza kunta tuftina anna liman qatala mu'minan taubatun maqbulatun fama bal yawm qala inni ahsibu rajulan mughdaban yuridu an yaqtula mu'minan qala fab'athuhu fi atharihi fawajaduhu kadhalik. Dalam satu peristiwa, Allah bin Abbas ditanya oleh seorang yang berkata, wahai Rasulullah, saya nak tanya, apakah hukum orang yang telah bunuh orang lain, kedudukannya di akhirat? Allah bin Abbas menjawab dengan tegasnya bahawa tiada peluang untuknya diampunkan oleh Allah, kekal dalam neraka. Dia pun pergi. Maka anak-anak murid Ibn Abbas yang berada di keliling bertanya, Tuan Guru, dahulu Tuan Guru kata dalam peristiwa yang lain, seorang lelaki tanya tentang pembunuhan, Tuan Guru mengatakan baginya taubat, peluang untuk taubat, dia boleh diampunkan oleh Allah. Tapi mengapa pada hari ini Tuan mengatakan sebaliknya? Maka kata Allah bin Abbas,
Aku melihat pada wajahnya wajah pembunuh. Aku tidak mahu dia melakukan pembunuhan. Mereka, anak-anak murid ni teragak-agak dengan kata-kata Allah bin Abbas itu. Akhirnya mereka pun cuba trace lelaki yang bertanya ni. Memang betul dia seorang pembunuh, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita kebijaksanaan Abdullah bin Abbas dalam memberikan fatwa. Ia adalah di kulli maqamin maqal. Setiap keadaan itu memerlukan kepada pandangan berbeza dari seluruh hukum. Ada pun memandu kepada ayat ini yang menyatakan tentang hukuman itu Allah kenakan berkekalan untuknya. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab dan kita lihat dalam konteks yang digunakan oleh Allah SWT kat sini, tuan-tuan, perkataan khalidah disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Al-Asfahani dalam Mufradat. Kalau kita memahami ayat yang digunakan oleh Allah SWT di sini, khalidan fiha, menimbulkan pertanyaan dalam benak sebahagian daripada orang. Ya, kalau kita fahami dalam konteks tadi, orang bertanya, kalau orang awam bertanya, wahai tuan guru, ustaz, saya tidak jelas kat sini, mengapalah Allah SWT tidak adil? Kerana orang yang berdosa dengan bunuh itu, katakanlah dia hidup di dunia ni 80 tahun, takkanlah dia diseksa kekal di akhirat kerana dosa dilakukan itu? Ni orang awam bertanya pada para ulama. Para ulama jawab, tuan-tuan ya. Jadi perlu kita ketahui dalam konteks khalidan yang ditunjukkan kat sini terjemahkan kekal. Jadi bukanlah dalam arti kekal yang boleh difahami oleh sebahagian orang kerana daripada pandangan Abdullah bin Abbas ni tadi, dan banyak juga di kalangan para ulama sahabat, di kalangan sahabat mengatakan demikian. Ia merujuk kepada satu waktu yang relatif lama, satu waktu yang panjang. Baik tuan, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan, untuk menikmati, atau saya nak sebut ayat. Tuan-tuan yang belum tahu rahsia kelebihan korma makjul ni, saya nak kenalkan korma dari Palestin, tuan-tuan, dari bumi Syam. Baru sampai di Zazan Travel. Kalau tuan-tuan minat untuk dapatkan, alhamdulillah, sungguh enak. Ni saya buka pun untuk tuan-tuan tengok. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Menyelerakan sekali. Alhamdulillah, budak-budak kecil pun boleh makan. Lembut ni tuan-tuan, lembut sangat. Ya, macam chewing gum. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik dalamnya, tuan-tuan. Baru sampai, tuan-tuan. Sebenarnya kita belajar perkataan ketmir, nampak ketmir jelas. Fatil, nakir, semua pada korma kan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap sangat, tuan-tuan. Saya masa belajar di Jordan dulu, korma ni cuba amalkan sunnah Nabi untuk makan waktu sahur. Ternyata sebiji dah cukup untuk bolehkan kita berpuasa sepanjang hari. Kalau zaman Rasulullah makan korma seperti ini bersama dengan Aisyah, share sebiji korma. Ya. Jadi gitu juga kita baca dalam surah kisah tentang Maryam alaihissalam bersama dengan Isa ketika dilahirkan. Allah pesan kepadanya, "Huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya." Wahai Maryam, gegarkan pokok korma itu, maka akan jatuh buah-buahan korma, buah korma, ia akan beri kekuatan kepadamu. Tentulah Maryam yang berada di Palestin, buah korma ni lah, tuan-tuan, makjul ni. Ya, tuan-tuan dapatkan makjul ni dari Zazan Travel. Cantik bekasnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku panduan pemakanan oleh dietitian yang pakar dalam bidang makanan. Makan itu, jangan makan yang ini. Buku ni colour, tuan-tuan, berharga RM17. Jadi setiap order tuan-tuan untuk korma mejol dan juga korma ataupun korma ajwa, yang masih ada lagi ajwa, ya, tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang ni. Baik, itu pesan penaja. Terima kasih Zazan Travel kerana pelajaran kuliah kita pada malam ni. Jadi kembali kita pada ayat yang ke-3 yang menceritakan tentang orang yang bunuh orang Islam yang lain, dia akan kekal neraka. Kekal ni menunjuk kepada waktu yang relatif lama. Dia tak seperti menunjuk kekal kerana dalam dua kenyataan Ibn Abbas ternyata ada perbezaan. Yang pertama, beliau mengatakan orang yang melakukan dosa besar ini baginya keampunan daripada Allah dengan syarat dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Bismillah. Tapi dalam kenyataan Ibn Abbas yang kedua, merujuk kepada pembunuh, Ibn Abbas mengatakan baginya tiada keampunan daripada Allah SWT. Ini menunjukkan kepada kebijaksanaan seseorang mufti dalam memberikan fatwa, memerlukan melihat keadaan responden kepada subjek orang yang bertanya itu.
Jadi kata para ulama tafsir, bila merujuk perkataan khalidan ini, bahawa ia merujuk kepada waktu yang lama. Itulah satu pandangan yang masyhur daripada Ibn Abbas dan kebanyakan para ulama di kalangan sahabat-sahabat Nabi dan juga tabi'i. Jadi seseorang, kalau kita nak ceritakan, nak bandingkan, nak buat analogi, seseorang yang bahagia akan merasakan waktu berlalu begitu singkat. Berbeza dengan seorang yang hidup dalam kesusahan, merasa masa yang dilaluinya sangat lama. Jadi boleh jadi setahun dinilai sebentar oleh orang yang hidup dalam kemewahan, kesenangan, tapi orang yang dalam kesusahan satu hari itu pun rasa macam setahun. Jadi ini masa yang relatif yang dimaksudkan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita pada ini untuk mudahkan kita faham, nak simplifykan maksud waktu lama yang dikehendaki oleh Allah SWT ni, cuba kita perhatikan betul-betul tuan-tuan. Ni kata para ulama untuk kita memahami konteks ini. Mengapa kalau kita lihat dalam kehidupan kita ni, ada perkara yang aktiviti itu nampak macam simple tapi impaknya besar. Contoh, setitis racun kalau jatuh dalam makanan boleh menyebabkan ribuan orang ataupun ratusan orang akan mengalami masalah tertentu, mungkin kematian tuan-tuan. Makanan beracun contohnya food poisoning. Begitu juga kalau kita perhatikan satu benih yang kecil boleh menjadi tumbuh daripadanya pokok yang sangat besar. Jadi begitu juga dengan kejadian kita, manusia yang berasal daripada setitis air, kemudian menjadi makhluk yang beranak pinak, kemudian boleh terbang di angkasa, boleh berenang di lautan, boleh menaiki kapal di lautan. Jadi itu yang dapat kita lihat sehari-hari. Mengapa kita ragu bila dianggap remeh daripada dosa yang kemudiannya menghasilkan seksa yang pedih? Ini sebagai contohnya dalam sebuah hadis yang kita perhatikan ni, nak ceritakan dahsyatnya hukuman terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Jadi seumpama seperti ini gambarkan tadi, racun yang sedikit boleh memberikan impak yang sangat teruk kepada satu kumpulan manusia yang ramai. Begitu juga satu biji benih boleh menghasilkan pokok yang besar tanpa disangka orang. Setitis air menjadikan manusia yang punya peranan untuk berkembang biak, bergerak di semua tempat. Jadi jangan kita nafikan 80 tahun yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, tiba-tiba dia melakukan dosa besar, membunuh orang, maka hukumannya besar di sisi Allah SWT. Nak ceritakan dahsyatnya hukuman itu, kita banding bezakan, kita datangkan contoh-contoh ini untuk difahami. Kan kita semua tahu dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW telah pun bersabda, bagaimana Nabi telah menjelaskan kepada kita, "Uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hiya hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idha habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Nabi SAW telah bersabda, tahukah kamu tentang seorang perempuan yang malang, yang kerjanya bertahajud, bersemayang, berpuasa, tapi semuanya tidak bermanfaat kepadanya kerana dia mempunyai kucing, dikurungnya kucing itu, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak pula dilepaskan untuk ia cari makanannya sendiri. Akhirnya mati kucing tersebut, masuk neraka kerana seekor kucing. Maka bagaimana pula kalau kita bandingkan dengan membunuh seorang manusia? Kalau membunuh seekor kucing pun masuk neraka, bagaimana pula membunuh seorang manusia? Maka ayat ini nak berikan inzar kepada kita, nak bagi satu metodologi dalam uslub pendidikan ni tuan-tuan. Kena bagi satu suasana yang paling ekstrim supaya kejahatan itu dijauhi. Ini psikologi manusia. Bila digambarkan keadaan yang paling teruk, worst case scenario, menyebabkan seseorang itu lebih berjaga-jaga dan mengawal dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kepada kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Jadi itulah yang boleh saya berikan gambaran untuk tuan-tuan faham. Itu sebab kebanyakan ulama maksudkan di sini orang yang melakukan pembunuhan hukumannya kekal dalam neraka. Kekal maksudkan bukan kekal seperti mana kekalnya orang kafirin, tapi kekal menunjuk kepada waktu yang relatif lama. Kerana contoh-contoh dan analogi yang telah diberikan tadi bagi memahamkan kita betapa besarnya dosa pembunuhan itu apabila ia dilakukan. Baik, muslim-muslimat hati dan dikasih kasihan, ayat ini kalau kita perhatikan tidak menyebut tentang hukuman duniawi. Bahkan sebagian ulama menetapkan bahawa dosa yang bersangkutan itu tidak mendapat pengampunan Allah. Ada riwayat mengatakan bahawa seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, yang menyatakan fahaman ini, dan dalam kenyataan yang lain ketika beliau menafikan, mengatakan bagi orang itu kekal neraka, ini adalah kerana peristiwa yang telah saya gambarkan tadi, iaitulah bila melihat pada wajah orang itu, kerana
orang yang saleh seperti Abdullah bin Abbas tentulah dapat melihat, dapat mengecam bahawasanya yang bertanya itu merupakan orang yang cenderung untuk melakukan kejahatan, iaitu membunuh orang lain. Jadi ada dua kenyataan daripada Ibn Abbas. Pandangan yang paling masyhur, yang paling tepat, yang disokong kebanyakan para ulama, menjelaskan bahawa khalidan ini bukan berarti kekal dalam arti kata kekal seperti puak kafirin, tapi kekal maksudkan sini ialah waktu yang sangat lama, bagi menimbulkan satu perasaan takut kepada manusia daripada melakukan perbuatan yang dahsyat ini, tuan-tuan. Jadi kita kembali kepada ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang dan sebelum tu tuan-tuan rujuk pada tafsir Munir pada muka surat pada jilid yang ketiga, muka surat 208, 209. Ini ada perkara berkaitan dengan fiqh kehidupan. Baik, cuba kita lihat pada mana tadi baik, pada muka surat 212 poin yang ke-11. Allah SWT dalam ayat ini hanya menyebut kes pembunuhan yang disengajakan dan yang tersalah. Allah tidak menyebut kes pembunuhan seperti sengaja. Imam Malik berkata dalam Quran hanya ada kes pembunuhan disengaja atau tersalah, hingga kita tidak mengetahui adanya kes pembunuhan seperti sengaja, syibhul amd. Hanya saja para ulama di berbagai belahan dunia dan majoriti ulama menetapkan adanya hukum dalam kes pembunuhan seperti sengaja. Seperti sengaja ni maknanya macam sengaja tapi sebenarnya tak sengaja. Contohnya macam seorang yang memukul orang itu dengan niat untuk beri pengajaran, tiba-tiba dia pukul, matinya orang itu. Itu namanya tidak sengaja, bukan berniat, kalau digunakan istilah mahkamah sebagai contohnya. Jadi hal itu didasarkan kepada hadis daripada Abu Daud daripada Abdullah bin Amr, Nabi SAW pernah bersabda, ala inna diyatal khata' shibhul amd ma kana bisaut wal asa mi'at min ibil minha arba'una fi butuniha auladuha. Ingatlah bahawa diat yang harus dibayar, yang wajib dibayar di atas bunuhnya seorang dengan cara seperti sengaja, iaitu seperti sengaja maknanya shibhul amdi, dia tak sengaja tapi kelihatan macam sengaja, iaitu menggunakan cambuk ataupun tongkat, iaitu adalah 100 ekor unta. Di antara 100 ekor unta itu 40 ekor di antaranya adalah unta yang sedang hamil. Pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah pun membuat satu perubahan, iaitu baginda Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan umat Islam sudah bertambah mewah, kemajuan, maka Sayyidina Umar telah menaikkan diat nilainya untuk dibayar pada kadar yang lebih, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini merupakan siasat Umar, ini merupakan fiqh Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni mestilah seorang yang sangat faham terhadap maqasid syarak. Sayyidina Umar juga pernah memberhentikan hukum hudud pada tahun berlakunya kemarau. Ketika kepimpinan Sayyidina Umar ni dalam masa yang panjang, maka berbagai sampel peristiwa yang telah pun dikumpulkan dalam kitab-kitab fiqh, kerana pemerintahan beliau agak lama dan begitu solid. Jadi keputusan-keputusan yang Sayyidina Umar buat, keputusan-keputusan yang tentulah mendapat restu daripada Allah SWT, kerana orang sepertinya sangat memahami maqasid syarak, bukan bertujuan untuk mengubah-ubah apa yang terdapat dalam Quran dan juga apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan antara ijtihad Umar yang sangat yang mendapat perhatian daripada kebanyakan para ulama dari sudut fiqihnya, tuan-tuan. Bismillah. Baik, pergi kepada ayat yang ke-94, mencerita tentang perdamaian dan ketelitian untuk menghukum keimanan orang-orang lain. Jadi dalam ayat ini, wahai orang beriman, bila kamu pergi perang jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan. Tabayun, ini kita belajar perkataan tabayun, iaitu berhati-hatilah kamu terhadap orang yang mengatakan kepada kamu salam, kamu bukan orang yang beriman, lalu kamu bunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu juga dalam kamu dahulu, lalu Allah berikan nikmatnya kepada kamu, maka telitilah, sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lihat pada muka surat 215 daripada tafsir Munir. Bukhari, Tirmizi, Hakim dan beberapa perawi yang lain meriwayatkan daripada Ibn Abbas, ada seorang lelaki daripada Bani Sulaim berjalan melalui sekelompok sahabat Nabi. Lelaki ini berjalan dengan bawa seekor kambing. Lelaki itu pun mengucapkan salam kepada sekumpulan sahabat Nabi. Lalu sekelompok sahabat Nabi itu berkata, lelaki ini mengucapkan salam kepada kita tidak lain kerana takut untuk melindungi dirinya. Mereka pun mendatangi lelaki itu, membunuhnya. Lalu mereka pun membawa kambing yang ada pada lelaki tersebut.
kepada Rasulullah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Bazar meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada satu hari Nabi SAW mengutus kelompok pasukan untuk masuk dalamnya seorang sahabat bernama Miqdad. Ketika sekumpulan pasukan itu melalui satu kaum, rupanya kumpulan itu lari, namun nampak seorang lelaki yang memiliki harta yang banyak. Lelaki itu berkata, aku saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Lalu Miqdad membunuhnya. Atas peristiwa itu Nabi SAW berkata kepada Miqdad, apakah kamu melakukan perkara itu esok ketika ada orang yang bersyahadah? Lalu Allah pun menurunkan ayat ini, menunjukkan kepada amaran dan juga kata-kata Nabi yang sangat tegas terhadap sahabat yang bunuh orang yang menyatakan keislaman. Imam Ahmad, Tabarani dan beberapa orang perawi yang lain, dia berkata bahawa daripada Allah bin Hadrat al-Aslami, Rasulullah SAW pernah mengutus kami bersama kaum muslimin, di antaranya Abu Qatadah dan Muhallim bin Jathama. Setengah baca Juthama, setengah baca Jathama, betul ya? Kemudian Amir bin Adbat al-Ashja'i melalui kami dan mengucapkan salam kepada kami. Muhallim rupanya menganggap ucapan salam Amir itu tidak sepenuh hati, lalu Muhallim membunuh Amir. Kata setengah daripada para ulama tafsir, Muhallim ini, sahabat Nabi ini, dulu masa sebelum Islam, dia punya persengketaan dengan sahabat yang bernama Adbat, Ibn Adbat, Amir bin Adbat al-Ashja'i ini. Jadi suasana yang tidak aman itu telah menguasai dirinya, merasakan bahawa Amir ini masih lagi kafir. Maka tuan-tuan, Muhallim pun membunuhnya. Bila peristiwa itu dirujuk kepada Nabi SAW, Nabi menjadi sangat marah. Marah Nabi bukan kepalang kepada Muhallim ni tuan-tuan. Sehingga Muhallim pergi dari situ. Tak lama kemudian Muhallim ni pula meninggal dunia. Lalu para sahabat pun mengkebumikannya tuan-tuan. Dalam setengah riwayat mengatakan bahawa bila dikebumikan, Rasulullah SAW tidak hadir dalam pengebumiannya. Sebaik saja ditanam, jasadnya dimuntahkan keluar semula daripada permukaan bumi. Muhallim ini, jasadnya dimuntahkan kembali keluar di permukaan bumi. Ya, satu peristiwa yang pelik yang merujuk kepada peristiwa ini dalam sebahagian daripada kitab-kitab hadis mengatakan bahawa Nabi SAW bila mengetahui perkara tersebut, fadzakaru dzalika lahu faqala innal arda la taqbalu man huwa syarrun minhu walakin Allah habba an yuriyakum ta'zima hurmati la ilaha illallah. Bila peristiwa tersebut dirujuk pada Nabi kita SAW, Nabi telah mengatakan sungguhnya bumi pernah menerima seorang yang lebih teruk daripada Muhallim ini. Cuma Allah Ta'ala menunjukkan kepada kamu kemurkaannya terhadap buatan Muhallim membunuh Amir ini, padahal Amir seorang Muslim. Kerana Muhallim mempunyai rekod yang kurang baik dengan Amir ini, maka Allah nak menunjukkan kepada kamu kehebatan kalimah la ilaha illallah. Apabila seseorang itu dibunuh padahal dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka Allah nak kamu tahu Allah sangat murka atas perbuatan yang berlaku ini, maka jasadnya tidak diterima oleh bumi. Akhirnya Nabi SAW telah pun menyuruh supaya jasadnya dibawa ke pergunungan dan dihempap dengan batu. Tapi tentulah Muhallim ini bukan seorang munafik tuan-tuan, cuma Nabi menjadi murka kepadanya. Dan tentulah tak boleh disamakan dengan kisah seorang yang derhaka kepada Allah, yang semua orang tahu kisahnya. Siapa orang itu tuan-tuan? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk yang pernah dikebumikan di Turki, tapi bumi tidak menerimanya. Akhirnya jasadnya itu kena dihempap dengan bumi dengan konkrit yang sangat berat. Barulah jasadnya tidak dimuntahkan oleh kubur yang dikebumikan itu. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan malam esok kita dapat sambung lagi ayat berikutnya tentang bagaimana tuntutan ayat ke-94 ni dan apakah keserasian ayat ini dengan ayat yang lalu. Mengapakah ditekan perkataan salam balik semula? Kerana ada peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, dan juga punya kaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Supaya dalam hidup ni kita mempunyai dasar bijak yang jelas, mestilah tabayun satu perkara. Jangan pandai-pandai mengambil keputusan dengan membuat keputusan sedangkan kita tidak meneliti di sebalik apa yang keputusan yang dibuat itu, maka akan menyebabkan kesusahan kepada diri kita semula. Baik tuan-tuan, terima kasih sekali lagi atas kehadiran tuan-tuan dalam kuliah pada malam ni. Tolonglah war-warkan, jangan lupa bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan kurma McJoel, kurma daripada negara Syam yang datang daripada Palestin, Jordan, besar-besar ni tuan-tuan ni, segar-segar, baru sampai ke ofis kami. Jadi tuan-tuan yang dapatkan, tengok kan, saya dah belahkan tadi siap-siap. Yang Nabi kita makan bersama Aisyah radhiyallahu anha, sebiji share orang boleh bertahan berpuasa.
seharian. Jadi sekali yang baik itu saya daripada Allah Ta'ala, kekurangan manusia. Mudah-mudahan kita dapat baiki diri kita masa ke semasa. Dan sampaikanlah kuliah ni kepada siapa saja yang kita kenal. Mudah-mudahan padanya ada rawatan pada jiwa yang masalah, ada panduan untuk diambil, ada kefahaman terhadap ayat Allah yang indah ini. Alangkah ruginya dalam hidup kita bila kita tidak mengambil peluang memahami kalamullah. Saya galakkan tuan-tuan untuk memiliki tafsir Munir ni. Kan biasa kami mengadakan kempen, dan dalam kempen ni siapa yang memiliki tafsir Munir akan dapat hadiah buku istimewa ni yang memenuhi lebih daripada 3,500 entry nama, beserta dengan nama-nama ni ada ejaan-ejaan Arabnya, ejaan Jawinya, supaya tak salah kita menamakan anak kita. Jadi buku besar ni adalah karya daripada orang yang berkeahlian dalam bahasa Arab, pensyarah-pensyarah dari UAE. Mudah-mudahan boleh menjadi kenangan manis untuk anak-anak kita yang besar, boleh kita hadiahkan kepada orang kita sayang. Sekian, setakat ini saja dulu. Wallahu alam. Dan tuan-tuan berada masih lagi dalam cuti, anak-anak kita sebagainya masuk pada bulan 1, sebagainya pada bulan 3. Kami di Telaga Biru memberikan buku-buku latihan topikal, buku rujukan, berbagai-bagai subjek daripada dari 1 sampai dari 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tuan-tuan boleh melawat, ziarahi www.telagabiru.com.my. Assessment kami, pegawai-pegawai pemasaran kami ada di seluruh Malaysia, insya-Allah sudi untuk membantu tuan-tuan andai ada cikgu-cikgu, guru-guru yang memerlukan bahan ataupun ingin menulis dengan kami amat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan menyertai kami. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit qadamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika 'an haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفست ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلى أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين. تقبل الله منا منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.